Di awal daripada setiap pertemuan akan kita mulai dengan cerita-cerita inspiratif daripada ulama-ulama yang terdahulu. Dan kebetulan mayoritas di Indonesia ini bermadhab al-Imam Syafi'i, maka insyaallah akan kita mulai dengan cerita al-Imam Syafi'i radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalam ala sayyidina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Hadithuna al-yawm an imamin azimin mala'a tibagal ardi ilma. Topik kita pada hari ini yaitu adalah tentang seorang imam yang agung yang memenuhi permukaan bumi ini dengan keilmuannya, yaitu adalah al-Imam Syafi'i radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu. Beliau adalah Muhammad bin Idris, yang mana beliau ini mempunyai kesinambungan nasab dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Abdi Manaf. Insyaallah kita mulai daripada pembicaraan pada hari ini dengan dua ungkapan yang luar biasa daripada dua imam yang besar. Yang pertama yaitu Imam Ahmad bin Hanbal, yang mana ini juga termasuk daripada murid beliau, murid al-Imam Syafi'i, yang mana juga termasuk daripada imam di dalam mazhab yang empat itu. Dan juga yang kedua yaitu adalah Imam Ishaq bin Rahuyah. Pertama, kata Imam Ahmad bin Hanbal, beliau mengatakan kana Syafi'iyyu kasyamsi lid-dunya wa kal'afiyati lil badan. Badan yang tidak mempunyai kesehatan itu bagaikan badan yang mati, tidak ada fungsinya dan tiada harganya. Begitulah dunia ini, tanpa adanya daripada matahari, kita katakan tiada ada daripada harganya. Maka al-Imam Syafi'i itu bagaikan anugerah matahari bagi dunia dan anugerah kesehatan bagi badan seseorang. Wahakadha. Adapun al-Imam Ishaq ibn Rahuyah, yang mana beliau ini imam muhaddis di dalam zaman beliau, beliau mengatakan ma zanantu annallaha khalaqa misla Syafi'i wa lam tara aynaya mislah. Tidak pernah terlintas orang yang seumpama Imam Syafi'i, dan mata saya pun tidak pernah melihat sosok yang sehebat daripada al-Imam Syafi'i yang diciptakan oleh Allah SWT, pastinya setelah junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Fanahnu natakallamu an syakhsin faridin fil ilmi wal adli wal amal. Kita di sini membicarakan tentang sosok yang luar biasa di dalam keilmuannya, di dalam secara pemikirannya, dan secara bagaimana beliau beramal di dalam permukaan bumi ini. Natakallam an mufakkirin azim. Kita berbicara tentang ilmuwan yang luar biasa. Natakallamu an imamin wada'a turasan bainal khalqi wa bainal khaliqi azza wa jal. Orang yang telah memberikan peninggalan antara kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala jalla jalaluhu wa ta'ala. Fakam mimman yata'abbaduna Allah azza wa jal syarqan wa gharba ala madhhabi syakhsin nasha'a yatiman wa nasha'a faqiran. Betapa banyak di permukaan bumi ini daripada orang yang menyembah Allah Subhanahu wa ta'ala, maupun dari barat ataupun timur, yang mana mereka menganut daripada madhab Imam Syafi'i, yang mana beliau ini adalah orang yang terlahir di dalam keadaan yatim dan hidup di dalam keadaan kemiskinan. Jangan disangka beliau menjadi imam yang besar karena didukung oleh dua orang tuanya. Enggak. Beliau hidup di dalam keadaan yatim. Tidaklah beliau lahir setelah 2 bulan kecuali abah beliau sudah meninggal dunia. Beliau adalah anak yang yatim. Terus apa lagi? Beliau terlahir di dunia ini di dalam keadaan miskin. Luar biasa, yang insya Allah akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Yang mana beliau ini wulida bi Ghazzati Hashim. Beliau ini dilahirkan di Ghazzah Hashim. Yang mana di sana meninggal daripada Hashim, dan dikabarkan akhirnya Ghazzah tersebut, daerah tersebut dinamakan dengan Ghazzah Hashim. Al-Imam Syafi'i, beliau ini terlahir pada tahun 150 Hijriah. Yang mana itu bertepatan dengan meninggalnya Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhu, yang insya Allah akan kita ceritakan juga setelah cerita daripada Al-Imam Syafi'i. Jadi ketika Al-Imam Abu Hanifah meninggal dunia pada tahun 150 daripada Hijriah, di sanalah
dilahirkan daripada Al-Imam Syafi'i radhiyallahu subhanahu wa ta'ala. Maka kata para ulama, wa ka'anna Allah azza wa jalla yuridu ayyal fitan tibahal bashar annahu la yukhlil arda min amsali haula'il 'idham. Seakan-akan Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan agar setiap daripada pola pikir manusia mereka memahami daripada hikmah bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan mensunyikan atau mengosongkan permukaan bumi ini daripada orang-orang yang besar seperti Al-Imam Syafi'i dan Al-Imam Abu Hanifah radhiyallahu subhanahu wa ta'ala anhuma. Fa fi nafsil 'am alladhi yubadu fihi mujaddidun yujaddidu lin-nas amra dinihim yuladu fihi mujaddidun akhar. Di tahun yang sama Allah subhanahu wa ta'ala mencabut dan mengambil daripada mujaddid, seorang yang memperbaharui daripada agama, yang memahamkan daripada agama. Maka di tahun itu juga Allah subhanahu wa ta'ala melahirkan daripada orang yang agung yang juga mentajdid atau memperbaharui daripada perkara manusia di dalam agama mereka. Fa fi nafsil 'am alladhi yutawaffa fihi al-imamul a'zam yuladu fihi imamun a'zam aidan. Pada tahun yang dimana di sana Allah Subhanahu wa taala mewafatkan imam yang besar, maka terlahir di tahun itu juga daripada imam besar yang lain, yaitu Al-Imam Syafi'i radhiyallahu subhanahu wa taala. Dari sini kita bisa memaham bahwasanya ketika ada orang besar di daerah kita yang meninggal dunia, jangan sampai kita mengatakan bahwasanya enggak ada lagi sudah pengganti beliau. Enggak. Allah subhanahu wa ta'ala selalu menjadikan pengganti di permukaan bumi ini daripada orang-orang yang besar di dalam setiap tahun-tahun yang berjalan ini. Wahakadha. Wahuwa Qurasyiyyun Muttalibiyyun min Bani Abdul Muttalib ummuhu Azdiyah fahuwa min ali baitin nubuwah yaltagi ma'an Nabi SAW fi jaddihi Abdi Manaf. Beliau adalah nasabnya Quraisy, Muttalibi daripada Bani Abdul Muttalib. Ibu beliau Azdiyah, yang mana beliau ini termasuk daripada keluarga daripada Nabi Muhammad sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Seperti yang kita terangkan, beliau bertemu dengan Nabi Muhammad SAW di kakek beliau yang bernama Abdi Manaf. Dan kata para ulama, sebagaimana para anbiya itu mempunyai irhasat. Apa irhasat? Yaitu permulaan daripada kenabian. Karena sesuatu yang terjadi yang tidak sesuai dengan adat itu setelah kenabian namanya mukjizah. Sebelumnya itu irhasat namanya. Sebagaimana para anbiya mempunyai irhasat, mempunyai permulaan daripada kenabian mereka, maka begitulah para ulama. Mereka mempunyai permulaan sebelum memasuki daripada jenjang menjadi orang besar. Al-Imam Syafi'i, ibu beliau ketika mengandung Imam Syafi'i, pada malamnya itu beliau bermimpi bahwasanya Kaukabul Mushtari atau planet Jupiter itu terjatuh. Di mana jatuhnya? Di Mesir. Setelah terjatuh di Mesir, akhirnya tersebar puing-puing daripada planet Jupiter tersebut ke seluruh penjuru dunia. Maka orang-orang yang mentakwil daripada mimpi, mereka mengatakan bahwasanya Al-Imam Syafi'i itu awal daripada markas daripada keilmuan beliau, yaitu adalah kota Mesir, dan dari kota Mesirlah terpencar ilmu beliau terbagi ke seluruh permukaan dunia ini. Dan ini memang akhirnya luar biasa. Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan sesuatu yang nyata dan nampak dengan kasat mata bahwasanya Al-Imam Syafi'i adalah planet Jupiter tersebut yang disimpan ilmunya di Mesir, kemudian dibagi-bagikan di seluruh penjuru daripada dunia. Wahakadha. Tetapi beliau tidak cuma sekedar berpegangan dengan mimpi itu, tetapi beliau dengan jerih payahnya membesarkan Imam Syafi'i dan menyekolahkan Imam Syafi'i dan mendidik daripada Imam Syafi'i seperti yang akan kita terangkan di pertemuan yang akan datang. Mungkin ini bisa bermanfaat bagi kita. Amin ya rabbal alamin.